Kalau kita masuk kapal terbang dan kita akan letak beg kita, hand carry kita dekat atas overhead compartment dan kita akan duduk di tempat penumpang, kerusi penumpang. Jadi sementara menunggu penumpang-penumpang lain duduk, kemungkinan kita akan menggunakan seat belt terus. Sebenarnya kita tak boleh terus pakai seat belt. Sebab apa? Kita perlu tengok dahulu sama ada kita perlu pakai ataupun tidak. Sebab mungkin kapal terbang tengah mengisi minyak. Ini untuk keselamatan kita seandainya kebakaran terjadi ataupun apa-apa yang tidak diingini terjadi. Ini memudahkan kita untuk keluar daripada kapal terbang. Seterusnya mungkin ada yang tertanya-tanya, untuk ibu-ibu mengandung, bolehkah mereka ni travel menggunakan kapal terbang? Selalunya mereka dibenarkan terbang seandainya minggu kandungan tu masih rendah. Tetapi bila sampai ke 28 minggu ke atas ataupun selepas itu, mungkin ibu-ibu mengandung ini perlu mendapatkan surat terlebih dahulu, surat kebenaran ataupun cek daripada doktor untuk membenarkan mereka terbang. Benda yang paling penting dan kita rasa kita tak patut buat, iaitu kita perlu matikan kita punya handphone. Ada sesetengah tu yang marah bila disuruh buat begitu. Tapi sebenarnya ini pun untuk keselamatan. Ada satu kejadian di mana satu kapal terbang tak dapat land sebab dia punya instrumen ataupun sistem dalam kokpit tu untuk pengawalan juruterbang dan pembantu juruterbang terganggu disebabkan signal mereka tidak begitu baik ketika itu. Jadi diorang terpaksa go around ataupun tidak melakukan pendaratan ketika itu dan membuat announcement meminta semua penumpang untuk mematikan telefon bimbit mereka dan pendaratan dapat dibuat dengan selamat selepas itu. Okey, seandainya kita pergi bercuti dan kita nak balik travel pakai kapal terbang, kita pergi dive ataupun diving dalam laut lebih daripada beberapa puluh feet dan kita sebenarnya bahaya untuk terbang dalam tempoh beberapa jam selepas itu. Korang pernah tengok tak orang kena decompression sickness? Itu disebabkan diorang dive dan naik dengan cepat. Korang perlu rehat dulu dalam beberapa tempoh masa dan selepas itu barulah korang boleh terbang dengan selamat. Bila kita turun daripada, let's say, kapal terbang tu tengah cruise dan kapal terbang mula membuat penurunan untuk mendarat, kita akan rasa sakit di bahagian telinga. Ini kerana kita terkena barotrauma yang mana kita punya pressure tidak sama di dalam telinga. Benda ni kerap berlaku kepada mereka yang ada demam. Sebab tu ada airlines yang provide macam kacang ataupun apa-apa untuk dikunyah, bukan untuk kita makan dan menikmati perjalanan kita. Kadang ada yang masuk dapat terus makan. Sebenarnya kacang tu kita perlu makan semasa kita ada sakit di telinga untuk equalize ataupun menyamakan tekanan di dalam telinga. Kita boleh tiup hidung kita dan tutup ataupun kita gerakkan jaw dengan mengunyah ataupun gerakkan sahaja. Sebab tu kadang-kadang kita rasa macam annoyed ataupun marah sebab banyak traveller yang bawa baby. Baby dia tak tahu nak equalize dia punya pressure dekat telinga, sebab tu dia orang banyak menangis semasa nak mendarat. Jadi sebenarnya kita tak perlulah marah dia orang. Sebab apa? Satu hari maybe kita pun ada baby dan kita akan bawa travel. Dengan itu kita lebih memahami situasi mereka yang mana mereka pun tak nak anak mereka tu menangis.